Assalamualaikum. Hari ini kita masuk bidang ibadah bertajuk sunat ab'ad dan sunat hayat. Objektif, kriteria kejayaan. Pertama, murid dapat menyatakan satu pengertian sunat ab'ad dan sunat hayat. Kedua, murid dapat merumuskan 8 perkara sunat ab'ad dan 18 perkara sunat hayat. Ketiga, murid dapat menjelaskan implikasi meninggalkan sunat ab'ad. Dan keempat, murid dapat melakukan amalan sunat dalam solat. Pengertian sunat ab'ad. Setiap amalan sunat yang dituntut melakukannya dalam solat. Sekiranya ditinggalkan, disunatkan sujud sahwi. Perkara-perkara sunat ab'ad. Pertama, duduk tahiyat awal. Kedua, membaca tahiyat awal. Ketiga, solawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Keempat, solawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Kelima, membaca doa qunut. Keenam, berdiri semasa qunut. Ketujuh, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa qunut. Kelapan, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa qunut. Pengertian sunat hayat. Setiap amalan sunat dalam solat sekiranya ditinggalkan tidak disunatkan sujud sahwi. Perkara-perkara sunat hayat. Pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Ketiga, melihat ke tempat sujud. Keempat, membaca doa iftitah. Kelima, membaca isti'azah a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surah Al-Fatihah. Keenam, membaca amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Ketujuh, menyaringkan bacaan Al-Fatihah dan surah dalam solat subuh, Isyak, Maghrib dan Jumaat pada rakaat pertama dan kedua serta merendahkan suara ketika solat Zuhur dan Asar. Kelapan, membaca surah atau sekurang-kurangnya 3 ayat yang berturutan selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Kesembilan, membaca Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Kesepuluh, melafazkan takbir al-intiqalat Allahu Akbar mengiringi setiap pergerakan dalam solat. Kesebelas, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ke-12, membaca bacaan antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ke-13, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk membaca tahiyat awal dan akhir. Ke-14, duduk iftirash, iaitu cara duduk yang disunatkan ketika duduk antara dua sujud dan tahiyat awal. Ke-15, duduk tawarruk, iaitu cara duduk yang disunatkan ketika tahiyat akhir. Ke-16, membaca solawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir, iaitu kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ke-17, memberi salam yang kedua. Ke-18, berpaling ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Apabila tertinggal salah satu daripada sunat ab'ad, kita hendaklah melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ialah melakukan 2 kali sujud selepas membaca tahiyat akhir sebelum memberi salam. Hukum melakukannya ialah sunat. Bacaan semasa sujud sahwi. Subhana man la yanam wa la yashu. Maksudnya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Amali, mari kita lihat cara sujud sahwi. Duduk ketika tahiyat akhir sebelum sujud sahwi, duduk iftirash. Baca bacaan semasa sujud sahwi 3 kali. Baca Rabbighfirli warham wa anta khairur rahimin. Sujud sahwi kedua, baca bacaan ketika sujud sahwi. Duduk tawarruk dan beri salam ke kanan dan ke kiri. Rumusan. Marilah kita melakukan amalan sunat dalam solat untuk mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Sekian, selamat belajar ya murid-murid.